Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ya, saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'alim, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu sesi pengajian ilmu bersama yang boleh kita katakan sebagai kuliah duha, hadirin dan hadirat, yang dihidangkan dan dipaparkan oleh Yayasan Ta'alim dengan tajuk Masih Adakah Taubat Buat Diriku? Masih adakah taubat untuk diriku? Sebenarnya dalam kehidupan kita ini, hadirin dan hadirat, asas sekali kita nak jadikan sebagai turutan atau flow bagi perbahasan kita daripada awal sehingga akhir pada pagi ini. Asas sekali dalam kehidupan ini, kita sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah. Dan ini adalah berdasarkan sandaran daripada surah Fussilat, ayat yang ke-6. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, hendaklah kalian ataupun hendaklah kamu semua beristiqamah kepada Allah dan hendaklah kalian beristighfar kepadanya. Jadi ada dua perintah kepada kita dalam ayat ni, istiqamah dan istighfar. Pertama sekali, kita kena ketahui dan kita kena jelas apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Kita biasa dengar perkataan istiqamah. Apa maksud istiqamah? Dan definisi istiqamah yang baik telah diberikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Yang mana Ibn Al-Qayyim, beliau mentarifkan atau mendefinisikan istiqamah dengan katanya, al-istiqamatu hiya sulukus sirat al-mustaqim min ghairi mailin anhu yumnah wala yusrah. Sulukus sirat al-mustaqim min ghairi mailin anhu yumnah wala yusrah. Itulah yang Ibn Al-Qayyim definisikan berkenaan dengan istiqamah. Apa terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan? Seseorang itu melalui jalan yang lurus. Iaitu istiqamah adalah seseorang itu melalui atau meniti atau menelusuri jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim. Yang ini saya terlupa nak sebut. Sulukus sirat al-mustaqim wa huwa ad-dinul
qayyim. Yang mana jalan yang lurus adalah ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Min ghairi mailin anhu, tanpa seseorang itu menyeleweng daripadanya, ataupun tanpa seseorang itu berpaling daripadanya, yumnah wala yusrah, ke arah kanan atau ke arah kiri. Maknanya dia tidak menyeleweng daripada jalan yang lurus atau agama yang lurus tersebut ke arah kanan atau ke arah kiri, tetapi dia berjalan lurus. Dia berjalan ke arah jalan yang tepat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Jadi istiqamah ni apabila kita melazimi agama kita ini tanpa kita menyeleweng walau sedikit ke arah kanan atau kiri. Sebab itu kita tahu bahawasanya agama kita adalah agama yang lurus. Dahulu Nabi SAW pernah melakarkan dengan tangan baginda satu garisan yang lurus di atas tanah. Nabi gariskan dengan garisan yang lurus di atas tanah dan Nabi kata, hadza sabilullah. Yang lurus ini adalah jalan Allah, kata Nabi SAW. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi gariskan satu garisan di sebelah kanan dan garisan-garisan di sebelah kiri daripada garisan yang lurus tersebut. Faqal, dan Nabi berkata, hadhihi subulus syayatin. Jalan-jalan ini adalah jalan-jalan syaitan. Kemudian Nabi pun membaca firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman. Tengok bahasa dia. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang mustaqim, jalanku yang lurus, iaitu agama Allah. Fattabi'uh, kata Allah, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, nescaya kamu akan berpecah belah daripada jalan Allah, iaitu agama Allah. Jadi istiqamah adalah jalan beragama dengan agama Allah yang lurus, tanpa kita berpaling ke arah kanan atau ke arah kiri daripada jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang menyeleweng. Lalu sebahagian ayat dalam Al-Quran seperti yang disebut di dalam surah Yasin, yang mana Allah Ta'ala mengatakan, yang saya rasa kita hafal ayat ini. Allah kata, wa an'abuduni hadza siratum mustaqim. Terjemahannya, dan hendaklah kalian beribadah kepadaku, dan hendaklah kalian beribadah kepadaku. Kemudian Allah sambung, Allah kata, hadza siratum mustaqim. Inilah dianya jalan yang lurus. Inilah dianya jalan yang lurus. Jadi kalau orang tanya kita, apakah dianya jalan yang lurus? Kita kata jalan beribadah kepada Allah. Jalan beribadah kepada Allah. Jadi itulah istiqamah. Istiqamah ni jalan beribadah kepada Allah. Dan inilah asas dan tujuan kenapa kita diciptakan di atas muka dunia. Allah sebut apa dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa, melainkan li, dengan tujuan ya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan di atas muka dunia ni adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam setiap keadaan kita diperintahkan untuk ibadat. Dan ibadah kepada Allah ni, dia mencakupi dua teras utama, iaitu kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan yang keduanya, kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan ibadah, kita tinggalkan maksiat. Lakukan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Inilah dianya teras
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin dan hadirat. Tetapi sebagaimana yang kita maklum, perjalanan ibadah ni adalah perjalanan yang berat. Ia adalah perjalanan yang sukar, perjalanan yang ada cabaran dan dugaan. Jadi sebab itu kadang-kala dalam kehidupan kita ini, walaupun asasnya kita diperintah untuk istiqamah, kita diperintah untuk beribadah, kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah, tapi kadang-kala kita gagal dan kita tergelincir daripada jalan istiqamah. Tergelincirnya kita daripada jalan istiqamah adalah apabila kita meninggalkan kedua-dua perkara yang kita dituntut buat tadi. Yang pertama tadi saya kata kita dituntut untuk melakukan ketaatan. Jadi kita tinggalkan. Sebagai contoh, kita meninggalkan ketaatan. Yang kedua tadi saya kata kita dituntut meninggalkan maksiat. Jadi kita meninggalkan perkara ini, kita melakukan maksiat. Jadi kalau kita ingin melakukan maksiat, na'udzubillah, dan kita meninggalkan amalan ketaatan kepada Allah, maka di sinilah yang kita katakan kita telah tergelincir daripada jalan istiqamah. Dan itulah dianya lawan kepada ibadat, lawan kepada taat dan lawan kepada istiqamah, iaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat kepada Allah ni, ia mencakupi salah satu daripada dua perkara yang saya sebutkan tadi. Kalau kita melakukan perkara yang Allah larang, maka ini adalah maksiat. Allah larang kita berzina, na'udzubillah. Namun ada seseorang dia berzina, maka dia bermaksiat kepada Allah. Allah melarang kita minum arak, tapi ada orang tu dia minum arak, maka ini maksiat kepada Allah. Allah melarang kita daripada bercakap bohong, tapi ada seseorang tu dia bercakap bohong, maka ini maksiat kepada Allah. Dan yang keduanya, kalaulah kita meninggalkan ibadat, meninggalkan ketaatan, meninggalkan perintah Allah. Tadi melakukan larangan Allah, yang ni meninggalkan perintah Allah. Allah suruh kita salat, tapi kita tidak salat. Allah suruh kita ini membayar atau menunaikan zakat, tapi kita tidak berzakat. Allah suruh kita berpuasa Ramadan, tapi apabila masuk puasa Ramadan, kita tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi ini maknanya kita meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka itu juga adalah maksiat, kegelinciran daripada jalan istiqamah. Maka sebab itulah kalau kita berpatah balik kepada apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-6 tadi. Apa kata Allah? Allah kata fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqamahlah kamu kepada Allah, tengok sambungan dia, dan istighfarlah kamu kepadanya. Allah tahu apabila Allah memerintahkan kita dan mengarahkan kita untuk istiqamah, Allah tahu bahawasanya manusia ini sifat dia bagaimana. Sifat kita ni Allah tahu. Dan Allah tahu hakikat kita ini tidak boleh mencapai kesempurnaan istiqamah tanpa adanya kegelinciran daripada kita melalui jalan tersebut. Jadi atas sandaran itu, atas faktor ini, atas hikmah ini, Allah mensyariatkan istighfar sebagai solusi. Allah mensyariatkan istighfar sebagai solusi. Jadi inilah yang saya nak sebutkan pecahan yang berikutnya atau bahagian yang berikutnya daripada tajuk kita ini. Manusia asasnya diperintahkan untuk takwa kepada Allah, diperintahkan untuk istiqamah. Tapi Allah tahu hakikat manusia ni dia akan tergelincir, dia akan jatuh, dia akan gagal dalam jalan istiqamah dan jalan takwa. Maka Allah syariatkan istighfar. Allah syariatkan istighfar. Allah kata hadirin dan hadirat ataupun disebut oleh Nabi SAW, saya perbetulkan.
kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang mana terjemahannya adalah semua anak Adam itu adalah khata'. Dan khata' di sini kita nak terjemah orang yang buat salah ke atau kita nak terjemah orang yang buat dosa. Jadi kita kata terjemahan yang tepat adalah orang yang buat dosa. Adalah orang yang buat dosa. Kerana boleh jadi ada orang yang dia buat tanpa sengaja, tersilap, tersalah, boleh jadi dia tak dikira berdosa. Tapi kenapa kita terjemah di sini adalah semua anak Adam tu buat dosa, sebab tengok sambungan dia. Nabi SAW kata wa khairul khatta'ina tawwabun. Dah kalau kita tak sengaja, kita tak silap, kita buat silap dalam arti kata benda yang tak disengajakan, yang ni tak dikira berdosa. Tapi kalau kita buat salah, kita buat dosa, yang ni baru dikira berdosa, dan inilah yang disyariatkan untuk kita bertaubat. Jadi sebaik-baik pendosa adalah pendosa yang bertaubat kepada Allah. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin yang masyhur itu, beliau mengatakan bahawasanya taubat ni definisi dia adalah kembali kepada Allah selepas bermaksiat, ataupun ar-ruju'u ila Allah ba'da zamb, kembali kepada Allah selepas kita melakukan dosa, hadirin dan hadirat. Dan hukumnya adalah wajib. Maknanya taubat hukumnya adalah adalah wajib. Tetapi kita mengatakan bahawasanya taubat daripada dosa ni dia merujuk kepada kategori atau pembahagian dosa itu sendiri. Kerana cara untuk kita membersihkan diri atau melepaskan diri daripada dosa-dosa kita ni adalah tidak sama, mengikut dua definisi ataupun dua pembahagian dosa yang disebutkan oleh para ulama. Dosa yang pertama adalah disebut sebagai as-saghair, ataupun kata tunggalnya adalah as-saghirah. Manakala dosa yang kedua adalah al-kabair, atau kata tunggalnya adalah al-kabirah. Jadi as-saghair wal-kabair, as-saghirah wal-kabirah. Yang mana terjemahannya apa, hadirin dan hadirat? Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Pembahagian ni adalah pembahagian yang muktabar. Dalam arti kata, ia memang dilakukan oleh ulama-ulama kita yang muktabar. Bahkan sebahagian ulama memang ada menulis kitab yang mustaqil berkenaan dengan dosa-dosa besar, seperti yang dilakukan oleh Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, atau lebih dikenali sebagai Al-Imam Az-Zahabi, yang mana Al-Imam Az-Zahabi beliau ada menulis sebuah kitab yang mana diletakkan tajuknya adalah Al-Kabair, adalah Al-Kabair. Dan begitu juga ramai lagi ulama yang juga menulis atau menghimpunkan kitab-kitab yang menceritakan ataupun berkenaan dengan dosa-dosa besar ni. Antaranya Al-Imam As-Suyuti, antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi ini adalah beberapa contoh ulama yang mana mereka ada menulis karya yang khas menghimpunkan tentang dosa-dosa besar. Dan orang kata kata sebahagian ulama, al-umuru bi'adadadiha tattadih. Al-umuru bi'adadadiha tattadih. Satu-satu perkara tu dia akan jelas dengan kita menyebutkan perkara yang berlawanan dengan dia. Contoh, bila kita sebutkan al-kabair, dosa-dosa besar adalah sekian dan sekian, maknanya apa? Selain daripada yang disebutkan adalah dosa kecil. Itulah maksudnya. Selain daripada yang disebutkan dalam kitab sekian dan sekian yang telah saya sebutkan tadi, maka di sisi ulama tersebut, penulis kitab tersebut, ia merujuk kepada dosa-dosa
dosa kecil. Jadi al-umuru bi'adadadiha tattadih, kata sebahagian ulama. Jadi kita kata ada dosa kecil dan ada dosa besar. Macam mana kita nak mengenali dosa kecil? Kita kata antara ciri yang disebutkan oleh para ulama, dosa-dosa kecil ni dosa-dosa yang tidak disertakan bersama dengan perlakuannya itu hukuman ataupun azab di dunia ataupun di akhirat. Itu satu. Yang kedua, dosa-dosa yang mana tidak disebutkan laknat kepada pelakunya. Yang ketiga, dosa-dosa yang tidak disebutkan azab padanya di akhirat. Jadi kalau ada 3 perkara yang saya sebutkan tadi, dalam arti kata maksiat tersebut diletakkan atau dikenakan hukuman di dunia lagi kepada pelakunya, maka itu adalah dosa besar. Contoh, kalau mencuri, apa kata Allah? Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, hendaklah kalian potong tangan keduanya. Jadi faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya ini adalah hukuman dunia terhadap maksiat yang dia lakukan, iaitu as-sariqah, iaitu mencuri. Jadi orang tanya kita, mencuri apa hukum dia? Hukum dia adalah haram. Dan kategorinya adalah dosa kecil ke atau dosa besar? Jawapannya ia dosa besar. Kenapa ia dosa besar? Kerana ada hukuman yang dikenakan di dunia lagi. Macam tu juga dengan zina. Apa kata Allah dalam surah An-Nur, dalam ayat yang kedua? Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi terjemahannya adalah penzina wanita dan penzina lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka sebatlah setiap seorang dari kalangan mereka berdua ni sebanyak 100 kali sebatan. Dan penzina yang disebat, sebatan 100 kali itu adalah hukuman dunia. Maksiat yang dia lakukan adalah zina, perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik. Dan orang tanya apa hukum berzina, jawapan dia haram. Adakah ia dosa kecil atau dosa besar? Ia dosa besar. Kenapa? Kerana ada hukuman disertakan oleh Allah Ta'ala. Cuma hukuman tersebut, iaitu sebat sebanyak 100 kali, adalah merujuk kepada penzina yang muhsan. Penzina yang muhsan. Saya minta maaf, merujuk kepada penzina ghairu muhsan. Itu yang lebih tepat. Penzina ghairu muhsan. Penzina ghairu muhsan ni adalah mereka yang berzina dalam keadaan dia belum bernikah, dalam keadaan dia belum berkahwin. Jadi hukuman dia adalah sebatan sebanyak 100 kali sebatan. Adapun penzina yang telah berkahwin, ini namanya az-zani muhsan. Penzina yang muhsan. Dan penzina yang muhsan ini hukumannya adalah rejam sampai mati. Hadirin dan hadirat, direjam. Maknanya hukuman dia lagi berat. Dan ini antara sandaran dalilnya adalah dahulu pada zaman Nabi SAW, Allah Ta'ala pernah turunkan satu ayat yang mana ayat ni masih kekal hukumannya tetapi tilawatan mansukh. Maknanya dari sudut bacaan ia telah dimansuhkan dalam Quran, tidak ada lagi ayat ni di dalam
Al-Quran. Dan ayat tersebut, hadirin dan hadirat, adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Terjemahan dia, lelaki yang telah berkahwin dan wanita yang telah berkahwin, apabila kedua mereka ini berzina, maka rejamlah kedua-duanya, kata Allah. Ayat ni hukum dia kekal, cuma dari sudut bacaan ia telah dimansuhkan, ia telah dimansuhkan pembacaan. Jadi syarat pertama yang kita kata dalam nak menjadikan satu perbuatan itu sebagai dosa besar, apabila adanya hukuman syarak dari sudut dunia lagi dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut. Yang kedua saya kata tadi adalah berkenaan dengan laknat. Berkenaan dengan laknat. Bila Allah kata ada laknat, contohnya ataupun Rasulullah kata ada laknat. Jadi contoh, la'anallah al-mutasyabbihina minan nisa' birrijal wal mutasyabbihatu minar rijal bin nisa' ataupun minan nisa'. Allah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal, orang-orang yang menyerupai orang lelaki dari kalangan orang perempuan, dan orang perempuan, Allah melaknat orang lelaki yang menyerupai orang perempuan, dan Allah melaknat orang perempuan yang menyerupai orang lelaki. Dan begitu juga la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal wasilat wal mustawsilat wal namisat wal mutanammisat. 6 golongan ni Allah laknat. Iaitu orang yang minta untuk dibuat tatu, orang yang minta untuk disambung rambut, orang yang minta untuk dicukur kening. Yang meminta dan yang diminta tu buat. Maknanya antara klien dengan customer. Contoh, kawan ni kata tolong buatkan tatu pada tangan saya. Kawan tu pun dia buat. Maka yang membuat tatu dan meminta buat tatu ni kedua-duanya dilaknat. Begitulah maksudnya. Jadi 6 pihak ni, al-wasilat wal mustawsilat, al-washimat wal mustawshimat, an-namisat wal mutanammisat, ke-6 ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya apa hukum bertatu, haram dan ia termasuk dalam dosa besar. Apa hukum lelaki menyerupai perempuan, haram dan ia dosa besar. Itu. Kerana ada laknat, adanya sebutan laknat. Dan laknat ni apa makna dia? At-tardu min rahmatillah. Laknat ni makna dia adalah dipalingkan seseorang tu daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tasyabuh antara lelaki dan perempuan ini, seperti yang disebut oleh Al-Imamul Hafiz Al-Munziri rahimahullah dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan ia merujuk kepada apa? Ia merujuk kepada 3 cara, ataupun ia merujuk kepada 3 kategori. Bila berlaku salah satu pada kategori 3 kategori ini, maka itu namanya tasyabuh dan hukum dia haram. Yang pertama, tasyabuh pada kalam, pada bercakap. Maknanya lelaki tu dia ubah suara dia jadi suara macam suara orang perempuan. Orang lelaki cakap mungkin dengan nada orang lelaki cakap, tapi dia cakap macam, dia ubah, dia lelaki, tapi dia ubah suara tu jadi suara macam orang perempuan. Maka yang ni tasyabuh. Dan hukum dia haram jika sengaja. Tapi ada sahaja lelaki yang memang suara dia macam suara orang perempuan.
Yang ni tak dicela. Yang ini dia tidak dicela. Yang dicela adalah yang sengaja menyerupai. Yang asalnya dia tidak, kemudian diubah untuk dia menyamai orang perempuan. Yang kedua, pada al-libas. Pada al-libas dan al-libas adalah pakaian. Jadi orang lelaki memakai pakaian orang perempuan. Ini namanya apa? Tasyabuh. Ini namanya tasyabuh. Dan hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Lelaki ada pakaian dia. Kenapa pula dia nak pakai baju kebaya, baju kurung, begitu. Jadi kalau dia buat dengan sengaja, maka hukum dia adalah haram kerana di situ adanya tasyabuh bin nisa. Dan yang ketiganya selain daripada al-kalam wal libas adalah al-harakah, pada lengguk perjalanan atau gerak-geri perjalanan. Orang lelaki ni bila dia berjalan tak sama dengan berjalan orang perempuan. Orang perempuan ada lengguk berjalan dia, dan orang lelaki ni ada cara berjalan dia. Jadi yang lelaki ni tadi dia nak berjalan macam orang perempuan, maka ini pun adalah tasyabuh. Maka yang ni adalah haram. Baik. Itu yang kedua, perbuatan-perbuatan yang disertakan dengan laknat daripada Allah ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga saya kata tadi adalah perbuatan-perbuatan yang disertakan dengan azab yang pedih di akhirat. Kan biasa kita dengar dan kita baca dan kita lihat adanya walahum azabun alim atau walahum azabun muhin. Jadi perbuatan tu kata para ulama adalah dosa besar. Azab dikenakan azab di akhirat, ataupun dikatakan disediakan untuk mereka itu neraka jahannam. A'adda lahum nara jahannam contoh. Disediakan untuk mereka itu neraka jahannam. Jadi perbuatan tu pasti dosa besar. Jadi itulah cara para ulama nak categorize dosa besar. Dan kalau tak ada salah satu daripada tiga ni, tetapi perbuatan tu dilarang juga di sisi syarak, cuma tidak disertakan hukuman dunia, tidaklah dilaknat pelakunya, dan tidaklah dijanjikan azab yang pedih di akhirat kepada pelakunya, maka itu adalah dosa kecil. Itu adalah dosa kecil. Jadi dosa kecil ni, hadirin dan hadirat, cara untuk kita membersihkan atau melepaskan diri kita daripadanya adalah yang pertama sekali kita istighfar. Dengan lafaz astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dan ini berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat tadi. Dalam surah Fussilat yang kita bacakan sebentar tadi, yang mana Allah Ta'ala mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqamahlah kamu kepada Allah dan istighfarlah kamu kepada Allah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Jadi kita kena banyakkan istighfar, hadirin dan hadirat. Banyakkan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah. Dan satu lagi sandaran adalah daripada Quran juga. Cuma saya tak ingat daripada surah apa. Mungkin kalau sahabat-sahabat kita daripada admin Yayasan Ta'lim boleh semak surah apa dan boleh kongsikan faedah tu di ruangan komen. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima.
Apa terjemahan dia? Sesiapa yang melakukan dosa, wa may ya'mal su', su' ni benda jahat, benda tak elok, ataupun dia menzalimi dirinya dengan maksiat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, nescaya dia akan mendapati yang Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu. Nescaya dia akan mendapati yang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, tidak ada mana-mana manusia yang apabila dia berdosa, lalu dia berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, dan kemudian dia mendirikan salat sebanyak 2 rakaat, dan selepas daripada salat itu dia istighfar kepada Allah, melainkan Allah akan mengampunkan dosanya. Melainkan Allah akan mengampunkan dosanya. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, baginda pun membaca ayat yang saya bacakan tadi, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim. Istighfar. Atau boleh juga kita nak melazimkan sayyidul istighfar, ketua bagi sekalian istighfar. Istighfar ni ada banyak lafaz, tapi lafaz yang terbaik daripada lafaz istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah istighfar yang paling baik. Jadi kita kena lazimkan bacaan istighfar ini hari demi hari. Yang kedua, kalau kita nak menghapuskan diri kita ini daripada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, adalah dengan amal saleh, adalah dengan amal saleh. Amal saleh ni maknanya lagi umum daripada istighfar tadi. Yang tadi kita istighfar selepas bermaksiat. Maksudnya lepas bermaksiat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi yang kedua ni adalah kita memperbanyakkan amalan saleh. Dan ini juga ada sandarannya daripada nas, daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nas daripada Al-Quran, ia adalah bersumberkan atau bersandarkan kepada firman Allah menerusi surah Hud, ayat yang ke-114. Ayat yang ke-114. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan tu dia memadamkan kejahatan-kejahatan. Sesungguhnya kebaikan memadamkan kejahatan. Maknanya dosa kita ni akan terpadam bila kita buat amal saleh. Itu maksudnya. Kalau kita buat amal saleh, dosa kita akan terhapus, dosa kita akan terpadam. Dan apakah sebab turunnya ayat tersebut yang dikatakan sebagai sababu nuzulil ayah? Kalau kita teliti dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar, ada disertakan sebab turunnya ayat tersebut. Antaranya adalah ada seorang lelaki ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni suatu hari dia telah memasuki ke dalam sebuah kebun yang berpagar. Dan di dalam kebun tersebut, apabila dia masuk, dia berjumpa dengan seorang wanita. Dan wanita ni adalah bukan mahram dia, maknanya wanita ajnabiyah. Dan lelaki ni selepas salat subuh pada keesokan hari
dia bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cerita tersebut. Dia kata, wahai Rasulullah, semalam aku masuk ke dalam sebuah kebun yang berpagar dan aku jumpa dalam kebun tersebut seorang wanita. Fafa'altu ma'aha ma fa'ala al-mar'u ma'a ahlihi illa anni lam ujami'ha, kata lelaki tersebut. Aku melakukan bersama dengan wanita tersebut apa yang seorang suami buat dengan isteri dia. Cuma satu je aku tak buat, iaitu aku tidak berzina dengan dia. Jadi ini dia macam menceritakan dosa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk dia mendapatkan hukuman dan keputusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni dalam masa yang sama, baginda adalah Rasul, baginda adalah Imam, baginda adalah Mufti dan baginda adalah Qadhi. Jadi dalam situasi ini, Nabi sebagai Qadhi, sebagai hakim. Bila orang buat jenayah, orang buat maksiat, apakah hukuman? Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tak lama selepas daripada itu bertanya satu soalan kepada lelaki ni. Soalan dia apa? Nabi kata, hal sallaita ma'ana, adakah awak salat bersama kami sebentar tadi? Dia kata, ya wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, kalau begitu Allah telah mengampunkan kamu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan tu memadamkan kejahatan yang kita buat. Dan lelaki ni tadi dia tanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aliya khassah, adakah ayat ni khas untuk aku sahaja wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ballin nasi ammah, bahkan untuk manusia keseluruhannya. Jadi termasuk kita ni, kalau kita buat dia maksiat, na'udzubillah min dzalik, daripada maksiat-maksiat yang teruk, maka hendaklah kita ini apa? Amal salih. Laki ni tadi apa amal salih dia? Dia salat berjamaah. Jadi salat berjamaah tu memadamkan dosa yang telah dia buat. Tapi lelaki ini tadi, yang dia buat tu adalah kategori dosa kecil. Sebab dia kata dia tak buat satu, iaitu dia tidak berzina. Zina tu yang dosa besar. Jadi yang lain-lain tu semuanya di kategori dosa kecil. Jadi dosa kecil yang terampun dengan amal salih. Dan ini berdasarkan hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Kita saling gabungkan antara nas Quran dan nas hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kaba'ir. Yang mana terjemahannya as-salawatul khams, salat fardu 5 waktu sehari semalam. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumaat minggu ni dengan salat Jumaat minggu depan. Wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan tahun depan. Mukaffiratun ma bainahun, semua ni adalah penghapus dosa antara kedua-dua. Jadi maknanya contoh, daripada subuh ke zuhur adanya kafarah, penghapusan dosa. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isyak, isyak ke subuh, adanya kafarah. Dari Jumaat minggu ni dengan Jumaat minggu depan, adanya kafarah. Puasa Ramadan tahun ni dengan puasa Ramadan tahun depan, adanya kafarah. Tapi di hujung hadis tu Nabi kata, majtunibatul kaba'ir, selama mana seseorang menjauhi dosa besar. Selama mana seseorang itu menjauhi dosa besar. Maknanya dosa yang terampun dengan salat fardu 5 waktu, salat Jumaat dan juga puasa Ramadan adalah dosa kecil.
Dan ini juga sandarannya selain daripada surah Hud ayat 114 tadi, adalah sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apa terjemahan dia, hadirin dan hadirat? Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan susulilah kejahatan dengan kebaikan. Tengok, dia lebih kurang sama dengan ayat fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Adanya seruan untuk istiqamah dan adanya perintah untuk istighfar. Yang hadis ni adanya perintah atau anjuran untuk takwa kepada Allah, dan selepas daripada takwa tu, perintah untuk bertakwa, Nabi kata, dan susulilah kejahatan dengan kebaikan. Susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan akan memadamkan kejahatan. Itu maksudnya. Jadi maksiat di sini yang akan terhapus adalah dosa-dosa kecil. Sama juga macam kita kata dalam hadis yang masyhur itu, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, qiyam pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dan keampunan, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan dosa-dosa di sini merujuk kepada dosa kecil, dosa kecil. Karena dalilnya adalah riwayat lelaki yang dalam sebab turun surah Hud tadi, ayat ke-114, dan juga hadis yang Nabi kata, majtunibatul kabair atau izajtanabtal kabair dalam sebahagian riwayat. Dalam sebahagian riwayat kata izajtanabtal kabair, dalam sebahagian riwayat majtunibahal kabair. Jadi yang terbahagi kepada kita adalah dosa besar. Dan dosa besar inilah yang kita katakan cara untuk kita membersih atau melepaskan diri kita daripada dosa besar ada satu sahaja, iaitu yang disebut sebagai at-taubatun nasuh. At-taubatun nasuh, taubat yang tulus kepada Allah, taubat yang tulus. Yang masyarakat kita ni lebih mengenali ia dengan sebutan taubat nasuha. Taubat nasuha. Taubat nasuha ni adalah taubat yang tulus, taubat yang jujur, taubat yang tidak disusuli sesudahnya dengan maksiat. Jadi itulah dianya taubat nasuha, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang jujur. Taubat yang tulus, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas, hadirin dan hadirat. Dan para ulama kita mensyaratkan taubat ni untuk dosa besar. Dalam erti kata, dosa besar yang kita lakukan, ia tidak boleh terampun dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan baca Quran, tidak. Tapi dosa besar hanya akan terampun dengan taubat yang jujur, hadirin dan hadirat, dengan taubat yang jujur. Dan taubat yang jujur ini syaratnya sebahagian ulama kita kata ada 3 yang utama.
Ada 3 yang utama. Saya tahu bahawasanya ada sebahagian ulama dia kata ada 5, tapi saya nak kongsikan 3 yang utama. Apa dia? Yang pertamanya adalah mesti kena ada penyesalan. Mesti kena apa? Kena adanya an-nadamah, kena ada penyesalan. Dia menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Kerana itu ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dikritik dan dinilai dhaif oleh sebahagian ulama, yang mana menyebut an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan adalah suatu taubat. Penyesalan adalah suatu taubat. Dan syarat yang kedua daripada taubat nasuha adalah kita kena berhenti daripada maksiat tersebut. Kena stop, kena berhenti. Dan yang ketiganya adalah kita tidak mengulanginya kembali. Kita tidak mengulanginya kembali. Menyesal, berhenti, tidak ulangi kembali. Dan sebahagian ulama kata, oleh kerana taubat adalah ibadah, maka taubat juga terikat dengan 2 syarat ibadah atau 2 syarat penerimaan ibadah. Yang pertama kena ada ikhlas. Itu dia. Dan yang kedua mesti bertepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi sebab itu sebahagian ulama kata ada 5 syarat. Sebahagian ulama kata ada 3. Kedua-duanya betul, hadirin dan hadirat. Jadi orang yang nak bertaubat dia kena ada penyesalan. Dia kena ada penyesalan. Adalah jauh lebih baik manusia yang buat dosa dia menyesal berbanding manusia yang buat dosa dia tak ada rasa apa-apa. Penyesalan selepas penyesalan selepas kita melakukan dosa dan maksiat, itu petanda pada diri kita ada kebaikan. Itu petanda pada diri kita ada kebaikan. Kerana banyak nas yang mana Allah Ta'ala menunjukkan kepada hal ni, dan hadisnya kita telah sebutkan awal tadi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Nabi SAW. Sebaik-baik pendosa adalah pendosa yang bertaubat kepada Allah. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah kata fa innahu kana lil awwabina ghafura. Innahu kana lil awwabina ghafura. Terjemahan dia, Allah ni dia maha pengampun kepada golongan awwabin. Allah ni dia maha pengampun kepada golongan awwabin. Kepada golongan awwabin. Dan apabila kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, ada sebahagian ulama yang mana mereka mentafsirkan ayat tersebut dengan kata mereka yang dimaksudkan dengan al-awwabun ataupun awwab adalah allazi yusibu zamba summa yatub wa yusibu zamba summa yatub. Iaitu golongan awabin adalah mereka yang apabila mereka buat maksiat, buat dosa, kemudian bertaubat. Kemudian buat dosa balik, kemudian bertaubat lagi. Kemudian buat dosa balik, kemudian bertaubat. Dan ini bukan dalam, jangan salah faham, ini bukan makna mereka meremehkan dosa, tak. Yang meremehkan dosa itu termasuk istihza', itu memperolok-olokkan agama, yang itu tidak diampunkan. Tapi kategori ini adalah merujuk kepada dia dah cuba dah sehabis mungkin. Orang kata orang baik, dia memang tak nak buat jahat, dia nak jauhkan. Tapi tiba-tiba punya jaga, tengok-tengok kalah dengan syaitan dan tergelincir dan buat juga. Jatuh juga dalam maksiat. Lalu dia pun taubat kepada Allah.
Kemudian selepas taubat tu dah berubah jadi orang baik, jaga diri sekian dan sekian, tengok-tengok tergelincir lagi pula. Allah dia kata, tergelincir lagi pula, maka dia pun ada solusi dia taubat kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian jatuh balik, kemudian dia taubat balik. Inilah dianya siapa? Al-Awwab. Ya Allah kata innahu kana lil awwabina ghafura. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun kepada golongan. Allah Maha Pengampun kepada golongan awwabin. Dan ini juga menepati dengan satu hadis yang sahih. Dan hadis-hadis seperti ini semuanya memberikan semangat kepada kita ini agar kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sentiasa masih ada ruang untuk kita taubat kepada Allah. Selama hayat kita masih ada, selama hayat kita masih belum sampai ke hujung kerongkong hadirin dan hadirat. Dan selama matahari masih belum terbit daripada arah barat. Jadi jangan putus asa setelah bermaksiat daripada rahmat Allah. Maknanya kalau kita ni Allah Ta'ala uji dengan maksiat, sentiasalah kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Dan disebutkan tadi, sambungan yang saya nak sebutkan adalah ada hadis yang masyhur itu, ada seorang lelaki yang mana dia ini setiap kali dia bermaksiat, dia akan minta ampun kepada Allah. Dia bermaksiat, dia minta ampun. Dia bermaksiat, dia minta ampun. Dan akhirnya Allah Ta'ala ampunkan dia. Allah Ta'ala ampunkan dia. Dan setiap kali dia minta ampun tu, Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru bidzamb. Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru bidzamb. Apa terjemahan dia? Hamba-Ku ini dia tahu, dia mempunyai Tuhan. Dia mempunyai Tuhan. Yang mana Tuhan dia boleh ambil tindakan terhadap dosa dan Tuhan dia juga boleh mengampunkan dosa. Maka Allah ampunkan dia. Jadi inilah menunjukkan kepada kita hadirin dan hadirat, pentingnya untuk kita ini husnul zan dengan Allah. Ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku terhadapku, kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi kita kena sangka baik kepada Allah. Walaupun kita gagal dalam istiqamah, kita gelincir daripada jalan takwa, tapi kita kembali kepada Allah. Kerana sangkaan baik kita, Allah ni Maha Pengampun, Allah ni Maha Penyayang. Allah Maha Penerima taubat. Jadi atas sebab itu kata Allah dalam Quran, dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku, katakan wahai Muhammad kepada sekalian para hamba-Ku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka telah melampaui batas ke atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sesekali kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah ampunkan keseluruhan dosa. Bahkan Allah ni hadirin dan hadirat, saya minta izin nak minum air kejap. Allah ni hadirin dan hadirat, dia bukan semata mengampunkan dosa dan menerima taubat,
Tetapi Allah sangat suka kalau kita bertaubat. Dia gembira dan dia rasa seronok kalau kita ni bertaubat kepada dia. Bahkan ada hadis yang disebutkan dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyifatkan Allah ni asyaddu farhan. Allah ni dia bersangatan gembira. Bitaubati abdih, dengan taubat hamba dia kepada dia, berbanding gembiranya seorang lelaki yang mana dia bermusafir dengan seekor unta merah milik dia. Unta merah ni unta yang paling bernilai, yang paling berharga, yang paling mahal. Jadi ada seorang lelaki ni nak digambarkan, nak dibuat satu permisalan. Dia pergi bermusafir dengan dia punya unta merah, unta yang bernilai. Kemudian dah lama sangat permusafiran tu, lelaki ni pun dia berteduhlah di bawah sepohon pokok untuk dia berehat. Rehat, dia pun tidur. Dia tidur. Dan kemudian dia bangun daripada tidur, dia tengok unta dia dah hilang. Jadi bila dah hilang, dia pun cari, tengok sekeliling, jalan sana, jalan sini, cari tak jumpa unta dia. Sehingga tempoh pencarian atau proses pencarian tu je dah menjadikan dia ni jadi penat, dia jadi letih. Dan bila dia letih, dia tidur balik. Dia berehat dan dia tidur. Kemudian takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia bangun, dia tidur. Unta merah dia yang hilang tadi sebelum ni ada sulah dia. Jadi tuan-tuan perasan ataupun faham tak perasaan? Macam mana kita kehilangan barang, kita cari tak jumpa. Barang tu pula barang yang sangat kita sayang. Tiba-tiba kita tidur, dan kita bangun tidur, barang tu ada sebelah kita. Kita punya seronok lah, kata punya happy lah, punya gembira. Jadi Nabi kata Allah lebih gembira dengan taubat hamba dia kepada dia berbanding lelaki tu tadi gembira dengan jumpanya dia kepada unta dia yang hilang. Itu maksudnya. Nabi buat comparison. Nabi buat satu, bukan perbandingan, dan Nabi buat satu permisalan. Nabi buat satu permisalan. Kita ingat dah lelaki tu dah gembira seronok dah, Allah lagi gembira dengan taubat hamba dia kepada dia. Jadi kena taubat. Jadi kalau kita bangkitkan persoalan, masih adakah taubat untuk aku? Jawapan dia ada. Masih adakah taubat untuk aku? Jawapan dia ada. Bahkan taubatlah kita kepada Allah walau banyak mana dosa yang kita buat, walau setinggi mana dosa yang kita ada, walau sejahat manakah dosa yang kita lakukan, taubat kepada Allah. Dan sebenarnya perkataan tajuk kuliah kita ni, masih adakah taubat untukku ini, ia sebenarnya adalah perkataan milik seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa. Dalam hadis yang masyhur itu, yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam bab taubat. Lelaki ni dia dari kalangan Bani Israel. Maknanya zaman dahulu lah, bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni telah membunuh 99 nyawa. Jenayah yang besar, dosa yang berat. Tetapi bila manusia ni dia dah terlalu lama buat jahat, akhirnya dia akan rasa tak sedap. Kerana jalan kebatilan ni tak pernah menenangkan. Jadi dia rasa tak sedap, dia rasa tak tenang, dia rasa tak selesa. Maka dia nak berubah, dia nak kembali. Inilah yang dinamakan dalam bahasa kita hari ini sebagai turning point. Titik perubahan.
dalam kehidupan kita. Maka lelaki ini pun dia tanya kepada masyarakat untuk mereka menunjukkan kepada dia lelaki yang paling alim sekali. Tetapi masyarakat pada peringkat yang pertama, masyarakat menunjukkan dia kepada seorang rahib. Rahib ni boleh kita sifatkan sebagai ahli ibadat sebenarnya. Sebagai ahli ibadat. Orang yang menyendiri, yang bersendirian untuk memfokuskan dirinya kepada ibadat sahaja. Dan dia pun pergi dan dia ceritakan. Dia cerita yang dia telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia tanya, hal lahu min taubah? Masih adakah ruang untuk dia bertaubat? Lalu rahib ni kata, tidak ada ruang taubat bagi awak. Maka lelaki ni dia rasa marah dengan jawapan tu, maka dia pun bunuh ahli ibadah tersebut. Menggenapkan jumlah mangsa bunuhnya adalah seramai 100 orang. Na'udzubillahi min zalik. 100 orang dia bunuh. Kemudian dia keluar, dia tak puas hati lagi. Tapi dia masih nak menjadi orang yang dia nak berpatah. Maknanya dia nak kepada jalan kebenaran. Maka dia tanya kepada masyarakat, tunjukkan kepada aku siapa manusia paling alim. Maka akhirnya barulah dia ditunjukkan kepada seorang ulama, kepada seorang alim. Maka ulama ni ditanyakan soalan yang sama juga. Dia telah bunuh 100 nyawa, adakah ruang bagi dia untuk bertaubat? Hal li min taubah? Masih adakah ruang untuk aku bertaubat? Maka ulama ni kata na'am, ada. Ma allazi yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalang antara awak dengan taubat? Tak ada apa yang menghalang. Ada ruang untuk awak bertaubat. Tapi ulama ni tambah. Dalam proses atau perjalanan awak nak bertaubat, awak kena buat dua benda. Yang pertama apa? Fantaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Awak pergilah kepada sebuah negeri atau sebuah kawasan ni, kerana di sana adanya orang ramai yang sentiasa beribadah kepada Allah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah bersama dengan mereka. Itu yang pertama. Ini dalam perjalanan taubat. Dan yang kedua, ulama tu kata apa? Wala tarji' ila ardik. Jangan sekali-kali kamu patah balik kepada negeri yang kamu berada ni. Fa innaha ardusu, kerana ia adalah negeri yang buruk, negeri yang buruk. Jadi ulama ni dia memberikan solusi kepada lelaki yang nak bertaubat ni. Dia kata kalau kita nak berubah, dua faktor yang penting bagi kita adalah faktor individu dan faktor tempat. Kalau kita nak berubah, dua faktor yang penting adalah faktor individu dan faktor tempat. Faktor individu, kita kena bersama dengan individu-individu yang positif, individu-individu yang saleh, barulah kita boleh kekal dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Kerana ulama ni dia kata apa? Fa inna biha unasan. Kerana di sana adanya manusia yang sentiasa ibadah kepada Allah, maka hendaklah kamu beribadah kepada Allah bersama dengan mereka. Dan ini juga yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah? Allah kata, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan sabarlah diri kamu bersama dengan mereka yang sentiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah di sini merujuk kepada mereka yang sentiasa beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang, semata kerana mengharapkan redha Allah. Dan janganlah kamu berpaling daripada atau janganlah kamu meninggalkan mereka semata kamu nak habuan dunia. Tidak, maknanya kita kena bersama dengan orang yang sentiasa ibadah kepada Allah. Barulah kita boleh betul-betul berubah. Yang ni nak berubah tapi duk geng orang jahat juga. Memang kacau lah. Dia nak bertaubat tapi kawan-kawan dia memang kawan-kawan yang jom buat jahat. Macam mana nak berubah? Circle tu. Jadi faktor yang utama adalah faktor circle, faktor individu. Dan faktor yang kedua adalah faktor tempat. Tempat pun banyak mempengaruhi keburukan kepada diri seseorang. Jadi sebab itu ulama ni dia bijak. Dia kata wala tarji' ila ardik, jangan kamu patah balik kepada negeri kamu kerana negeri kamu ini adalah negeri yang tak elok. Jadi kena tinggalkan circle, tempat. Dan tempat ni boleh dipahami juga kadang-kadang tempat kerja kita. Contoh, dia ni kerja di tempat yang memang tempat yang mendedahkan dia kepada maksiat. Jadi tinggalkan tempat kerja ni, carilah kerja lain. Itu maksud dia. Dan dia duduk berkawan dengan kawan-kawan yang duduk jahat, carilah kawan-kawan lain. Begitu maksud dia. Jadi dua faktor ni lah yang memberi kesan kepada diri seseorang. Kalau dia nak bertaubat pun dia kena bersihkan dua faktor ini, faktor tempat dan faktor individu. Dan akhirnya diringkaskan cerita, lelaki ni pun pergilah ke tempat yang disarankan tadi. Bila dah nak hampir sampai, dia pun ditakdirkan mati. Dalam keadaan dia tak sampai lagi kepada tempat tersebut. Dan dalam sebahagian riwayat hadis, ketika dia nak mati, dia dah rasa dah yang dia nak mati. Mungkin sebab dia ada rasa-rasa dia nak mati kot, dia cari ulama, dia nak bertaubat sekian-sekian. Tapi dia rasa yang kuat yang dia dah nak mati ketika dia dah hampir sampai ke tempat tu, sehingga dalam riwayat tu Nabi kata dia mendepangkan dada dia. Dia mengarahkan dada dia ke arah tempat yang dia nak pergi tu. Itu maksudnya. Macam dia mengarahkan dada dia nak pergi ke tempat yang dia nak tuju tu. Dan ini menunjukkan kesungguhan dia nak bertaubat kepada Allah. Dan bila dia mati, ada dua malaikat yang saling berebut. Malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab kata dia ni jahat, dia dah bunuh satu nyawa. Malaikat rahmat kata tak, dia dalam perjalanan nak pergi taubat kepada Allah. Maka datanglah satu malaikat sebagai pemutus. Malaikat ni kata, cuba awak ukur yang manakah jarak yang lebih dekat antara jarak tempat lama atau tempat yang dia nak pergi tu. Ukur jarak dengan tempat yang dia nak pergi tu lagi dekat. Jadi menunjukkan ikhlasnya niat dia betul-betul dia nak bertaubat. Dia dah sungguh dah. Maknanya amalan dia dah banyak dah sampai untuk dia pergi ke tempat dia nak bertaubat. Cuma dia tak sempat sebab dia mati. Jadi dia ni diambil oleh malaikat rahmat. Jadi kita boleh kata beginilah hadirin dan hadirat dengan penuh santun dan sopan kepada Allah. Kita kata, ya Allah, Engkau telah memberikan rahmat-Mu kepada seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang nyawa. 100 manusia. Sedang kita ni tak pernah membunuh walau satu nyawa pun, maka Kau rahmatilah dan Kau ampunkanlah aku, ya Allah. Boleh kita cakap begitu dalam doa kita, hadirin dan hadirat. Maknanya kalaulah rahmat Allah tu diberikan kepada orang yang jauh lebih boleh jadi teruk lagi daripada kita, maka kita berharap agar keluasan rahmat Allah tu diberikan juga kepada kita ini dengan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita katakan, saya kata tadi, masih ada ruang taubat bagi kita selama mana nyawa belum berada di kerongkong.
dan selama mana matahari masih belum terbit daripada arah yang berlawanan, iaitu arah barat. Kalau dua ni dah berlaku, maka tidak ada taubat. Tapi sekarang ini bertaubatlah. Maknanya sekarang ni masih ada ruang untuk kita bertaubat. Orang kata kalau banyak dosa pun tak apa, kalau banyak dosa pun taubat dulu. Lelaki ni 100 nyawa dia bunuh, Allah terima taubat dia. Sebab Allah malaikat rahmat ambil dia. Ingat dalam hadis yang terakhir, dalam hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi, iaitu hadis yang ke-42. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Allah kata, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, engkau ni selama mana engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku tidak peduli, kata Allah. Tapi syaratnya doalah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kemudian Allah kata lagi, ya bani Adam, law balaghat zunubuka anana as-sama', kalaulah dosa kamu mencecah setinggi langit, summa laqitani wala tusyrika bi syai'a ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah engkau telah melakukan dosa atau dosa-dosa kamu tu ananas sama'. Ananas sama' ni maknanya mencecah kepada ataupun awan-awan di langit. Macam tu. Dosa itu begitu banyak. Mencecah meninggi awan di langit. Tapi kamu datang kepadaku dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan aku, nescaya aku akan ampunkan. Ataupun summa astaghfartani ghafartu lak. Jadi kalau dosa kamu dah mencecah langit pun kamu istighfar kepada aku ampunkan. Kemudian Allah kata, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrika bi syai'a ghafartu lak. Begitulah hadisnya. Wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kau datang kepadaku dengan dosa seluas bumi, biqurabil ardi khataya, dan kau datang kepadaku dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku akan ampun. Jadi tengok hadisnya tadi. Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam, law balaghat junubuka adana as-sama' summa astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a ghafartu lak. Jadi ini menunjukkan bahawasanya keluasan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syarat dia apa? Yang saya sebut tadi. Selama nyawa tu masih belum berada pada penghujung. Kalau dah nyawa berada pada tenggorok atau pada hujung kerongkong, yang ini Allah tidak terima. Contohnya adalah Fir'aun. Kalau kita lihat Fir'aun sebagaimana yang Allah Ta'ala rakam dalam surah Yunus, sekiranya saya tidak silap, dalam ayat 90 lebih, Allah menceritakan tentang Fir'aun ni ketika dia nak mati lemas. Allah rakamkan kisah dia dan Nabi Musa, bahawasanya Nabi Musa alaihi salam ni dan pengikut-pengikutnya dari kalangan Bani Israel, mereka melarikan diri daripada Fir'aun dan bala tenteranya yang ramai. Lari sebab nak selamatkan diri daripada Fir'aun ni. Akhirnya Nabi Musa ni sampai kepada tepi laut. Tepi laut ni boleh dikata jalan mati lah, macam mana nak menyeberangi laut.
Jadi kalau lari ke kanan pun pesisir laut, dan lari ke kiri pun pesisir laut, orang boleh kejar. Jadi atas faktor itu sudah tidak ada jalan lain kecuali satu jalan sahaja yang ada pada Nabi Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel, iaitu jalan Allah. Jalan Allah. Dan akhirnya jalan Allah tu datang dalam bentuk dibelahnya lautan. Lautan tu terbelah. Maka Nabi Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel pun melepasi atau melalui jalan laut tersebut, dan akhirnya mereka berjaya sampai ke seberang. Dan Fir'aun di belakang, mereka pun nak melalui jalan yang sama. Mereka pun, dan dia dan bala tenteranya nak melalui jalan yang sama. Sebaik mereka sampai sahaja ke pertengahan laut, maka Allah pun tutup kembali lautan. Lautan kembali bercantum dan bergabung. Maka akhirnya Fir'aun ni kelemasan. Dia kelemasan. Tapi dia belum mati lagi. Tapi dia masih terkapai-kapai. Dia terkapai-kapai dalam lautan. Dan pada saat tu barulah Fir'aun kata apa? Dia kata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Dia kata, aku beriman bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, iaitu pengikut Nabi Musa, dan aku tergolong dalam kalangan orang-orang Islam. Siapa dia yang kata ni? Fir'aun. Jadi ayat dia itu adalah ayat-ayat nak menzahirkan taubat, ayat-ayat nak mengiktiraf keesaan Allah, dan ayat-ayat nak mengakui kehidupan bertuhan. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarangkah masanya untuk awak beriman, sedangkan dahulu awak ni termasuk dalam kalangan orang yang derhaka, dan kau tergolong dalam kalangan orang yang banyak buat jahat dan kerosakan. Jadi taubat dia Allah tak terima kerana sudah terlambat dan sudah terlewat. Jadi sebab itu kita sekarang ini, selama masih ada hayat, selama masih ada kefahaman beragama yang baik dan ada kesedaran, sentiasa perbanyakkan taubat kepada Allah. Hari-hari kena bertaubat. Nabi kata, inni la astaghfirullah wa atuba ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam sebahagian riwayat, aksar min mi'ati marrah. Aku ni, kata Nabi, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Lebih daripada 70 kali atau lebih daripada 100 kali. Jadi kita pun kena lazimkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Setiap hari lebih daripada 70 kali atau 100 kali. Jadi kerana kalau kita lakukan hal ini, kita menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyak istighfar dan dalam memperbanyak taubat kepada Allah sehari-harian. Bahkan perbuatan Nabi itu adalah untuk mengajar kita sebenarnya lebih. Bukan untuk Nabi sangat, tetapi untuk mengajar kita. Kerana Nabi dah diampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Yalah, walaupun ada sebahagian ulama mereka kata istighfar ni terbahagi kepada 3 kategori. Istighfar yang pertama adalah istighfar para pendosa. Kita lah. Istighfar para pendosa ni adalah istighfarnya kita selepas daripada kita buat maksiat. Jadi kita buat jahat, kita buat maksiat, kita astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua adalah istighfar orang-orang saleh. Istighfar orang-orang saleh. Dan istighfar orang-orang saleh merujuk kepada mereka beristighfar disebabkan kelemahan dan kekurangan mereka dalam pelaksanaan amal soleh. Bukan sebab maksiat. Tapi boleh jadi kurang dalam ibadat tu, kurang dalam ibadat ni, kurang dalam ibadat. Bila ada kelemahan tu, mereka beristighfar. Dan istighfar yang ketiga adalah istighfar para anbiya, istighfar para rasul.
Dan istighfar para rasul ni adalah bukan disebabkan dosa, bukan disebabkan kekurangan dalam amalan, tidak. Tapi istighfar para rasul dan para anbiya adalah manifestasi syukur kepada Allah. Manifestasi syukur kepada Allah. Jadi mereka bersyukur kepada Allah, maka mereka pun memperbanyakkan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Jadi inilah hadirin dan hadirat yang dibahaskan oleh sebahagian ulama kita. Dan sebagai kesimpulan sebelum kita tutup, dan saya minta maaf saya terpaksa habis awal sedikit daripada waktu yang ditetapkan kepada saya, sepatutnya selama 1 jam setengah. Tapi ni saya tengok ada lebih kurang dalam 5 minit lagi untuk mencapai 1 jam setengah. Jadi saya mohon maaf kepada penganjur atas kelemahan dan kekurangan ini. Jadi sebagai kesimpulan, asas sekali dalam kehidupan kita di dunia ni sebagai Muslim, kita diperintah untuk istiqamah. Jadi hamba Allah yang mustaqim, yang mentaati Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tetapi kadang-kadang Allah tahu yang kita ni ada kegelinciran dan kita ada kelemahan kita. Jadi atas faktor itu kita disyariatkan istighfar. Disyariatkan untuk kita kembali kepada Allah setelah bermaksiat. Dan maksiat macam saya pecahkan tadi, ada yang terbahagi kepada dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil tu boleh terampun dengan istighfar dan amal saleh. Manakala dosa besar itu terampun dengan taubat nasuha yang mempunyai beberapa syarat seperti yang telah saya sebutkan. Dia mesti kena ada penyesalan, dia kena berhenti daripada melakukan maksiat tersebut, dan kita tidak mengulanginya kembali. Dan kemudiannya, sentiasalah ruang untuk bertaubat masih ada selama hayat kita masih ada. Kecuali seperti yang telah saya sebutkan, sekiranya nyawa kita telah sampai ke penghujung atau setelah sampai ke tenggorok, penghujung kerongkong, dan juga sehinggalah matahari telah terbit daripada arah barat, maka jika berlakulah dua inilah barunya ia ditolak, taubat tidak diterima. Tetapi sekiranya ia belum berlaku, maka masih ada untuk kita bertaubat, masih ada ruang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, ada satu soalan. Apa dia soalan tu? Jadi selama mana kita katakan masih ada hayat, maka jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Bahkan al-qunut rahmatillah, berputus asa daripada rahmat Allah, termasuk minal kabair, termasuk dalam kategori dosa besar. La tayasu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah wa la taqnutu min rahmatillah. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita ni jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ada soalan, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Perbuatan berlakon jadi perempuan, apakah hukumnya sama? Jawapannya ya, sama. Dia sebenarnya hukum berlakon dengan hukum di luar lakonan sama je, hadirin dan hadirat. Tidak ada perbezaan. Jadi kalaulah ada seseorang lelaki, dia berlakon dengan memakai pakaian perempuan, atau bercakap dengan suara perempuan, atau berjalan dengan lenggok perjalanan orang perempuan, ini adalah tasyabbuh yang diharamkan. Ini adalah tasyabbuh yang diharamkan, kerana disebut dalam hadis tadi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat, atau sebahagian riwayat Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Tak kira lah dia dalam keadaan biasa atau berlakon, maka hukum pengharamannya adalah sama, hadirin dan hadirat. Jadi jangan ambil mudah, khususnya kepada para pelakon, jangan ambil mudah. Dia sama juga macam pelawak-pelawak yang menipu untuk bagi orang gelak ni, sama je. Kalau kita di luar daripada pelakonan pun, luar daripada drama, daripada movie ke, hukum dia haram kalau kita melawak dengan cara menipu. Maknanya kita menipu nak bagi orang ketawa. Kita menipu nak bagi orang ketawa. Yang ini adalah haram, sama seperti soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Jadi saya rasa memadai sekadar itu
perbahasan kita pada pagi ini atau pada hari ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan sebarang kekurangan dari sudut penyampaian saya selama lebih kurang dalam 1.5 jam bersama dengan para penonton hadirin dan hadirat. InsyaAllah sekiranya ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.